على الظالمين والصلاة والسلام على رسولك الأمين سيد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله. Yang berusaha barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada pagi ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga niat saya dan niat kita semua diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan majlis kita pada pagi ini Allah jadikan sebagai taman daripada taman-taman syurga. Dan kita pohon kepada Allah setiap langkah kehadiran dan keberadaan kita dalam majlis ini, Allah Azza wa Jalla menetapkan ia sebagai suatu amalan soleh yang dapat memberatkan mizan timbangan amal kita yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, pengajian kitab kita Riyadhus Shalihin tertangguh hampir setahun lamanya. Hampirlah tuan-tuan, mungkin 9 bulan lebih kurang. Okey, dan insya-Allah taala ada baki waktu yang masih ada untuk kita baca dan mengambil keberkatan ini, dan sebenarnya saya merindui wajah tuan-tuan semua. Nah, itu saya jumpa Haji Nawawi tu, saya kat dia, lepas tu jumpa Haji Razak, tuan. Okey. Jadi hadirin yang dikasihan, kita sambung muka surat berapa? Tajuk-tajuk yang mana? Siapa ingat? Sambungan tajuk kita. Tahu tak? Tajuk ni, tajuk besar dia. Tengok penanda saya masih lagi muttaqin tulisnya. Mujahadah. Saya rasa betul tu. Oi, masya-Allah, samalah tandanya. Hadis yang ke-12 ya? An Abi Firas. Betul? Masya Allah, Masya Allah. Letak je atas ni. Letak atas ni. Letak atas tu pun tak apa. Kaki sakit kan? Letak atas tu. Nanti saya ambil. Airnya sekali? Tak ada? Oh, okey. Tak apa, tak apa. Baik, kita tengok bersama hadisnya. An Abi Firasin. Jumpa tak? Muslimat? Kitab muka surat tak sama. Bab yang ke-11, hadis yang ke-12. Bab yang ke-11, babul mujahadah, hadis yang ke-12. Kalau ikut keseluruhan, hadis yang ke-106. Jumpa tak? 73. Ya. Haji muka apa Haji? 73. Okey, 73. Dah? Tak ada yang sambung kitab ni selama saya tak mengajar. Tak ada yang menyambung. Okey. Allah. An Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'bil Aslamiyyi khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffah radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ih wa hajatihi faqala sal faqultu
as'aluka murafaqatakal fil jannah. Faqala aw ghayra dhalik. Qultu huwa dhak. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tengok tuan-tuan terjemahannya dengan baik. Hadis ini banyak pengajarannya. Daripada Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau merupakan khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadam maknanya apa? Pembantu Nabi SAW. Dan bezanya khadam dengan orang gaji adalah pada orang gaji memiliki gaji. Sedangkan khadam hanya makan, minum, tinggal, pakai daripada tuannya. Faham tak? Tanpa gaji bulanan. Okey? Tak ada monthly salary, tak ada tuan-tuan. Okey? Wa min ahli suffah radhiyallahu anhu. Okay, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah seorang daripada Ahlu Suffah. Siapa dia Ahlu Suffah? Adalah sahabat-sahabat Nabi yang tinggal bersampingan dengan Masjidin Nabawi. Mereka adalah orang yang susah, dengan makna kurang keperluan hidup, tidak ada tempat tinggal yang khusus. Lalu mereka bersampingan dengan Masjidin Nabawi. Kadang-kadang atau kebanyakan keadaan, orang datang memberikan makanan dan keperluan kepada mereka. Tapi mereka bukan selamanya macam tu. Ada yang berubah cara hidupnya, ada yang berubah taraf hidupnya. Tapi awal, dan kemungkinan kebanyakan yang jadi macam tu siapa dia? Orang yang Islam datang daripada kampung jauh. Faham tak, Ji? Macam kita kalau sini, daripada Greek datang nak belajar. Belajar-belajar, rumah tak ada, saudara tak ada, kawan tak ada, kerja belum ada. Jadi buat apa? Duduk dekat dewan ni sekejap. Ada pengajian, masuk masjid. Duduk sini lagi. Ada pengajian, masuk masjid. Itulah bentuk atau kefahaman Ahlu Suffah. Boleh faham, Haji Mahfuz? Takut lama sangat tak datang kelas, tak faham. Bahasa saya dah berubah kot, no? Dah berubah lah. Dah bunyi orang Perak ke, bunyi orang Johor. Saya, tuan-tuan, tahun ni hampir genap 8 tahun di Perak. Hampir genap 8 tahun. Saya datang ke Perak tahun Disember 2015. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kan? Kalau kira 2016. Kalau 2015, genap 8 tahun. Kan? Haji Mahfuz lagi nama lah. Okay. Dan ternyata, 8 tahun itu jugalah tempoh saya duduk di Mesir. 7 ke 8 tahun. Rupanya, habis 7-8 tahun, balik ke Malaysia. Lepas 7-8 tahun saja. Mungkin di Johor pun 7-8 tahun pindah tempat lain kan. Pindah ke Casablanca ke, Norway ke, Switzerland ke. Baik. Hadirin semua tengok. Ahlu Suffah, mereka yang duduk bersampingan dengan Masjidin Nabawi, dan mereka ini memiliki banyak memiliki kehidupan yang sedikit sukar kerana mungkin kebanyakan mereka datang daripada jauh, duduk di situ. Kan, saudara tak ada, pekerjaan tak ada, tanah tak ada, rumah tak ada. Antaranya siapa? Hah? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Antaranya adalah Abu Hurairah. Beliau ada Ahlu Suffah. Salman Al-Farisi sebagai contoh. Abu Hurairah menceritakan, dulu aku duduk Masjid Nabawi. Aku susah, lapar sangat. Tak ada makanan. Sampai lapar itu berguling-guling. Aku tahan perut sakit, berguling kat dalam masjid. Orang menyangkakan aku orang gila main dalam masjid. Orang lain. Tapi dia lapar sangat. Apa? Maknanya, itu Abu Hurairah. Lepas tu, zaman Sayyidina Umar, beliau menjadi gubernur. Allowance-nya besar lah, tuan-tuan. Ada allowance yang cukup. Macam Haji Mahfuz, tuan-tuan kan. Pensionnya banyak, besar, tuan-tuan. Okey. Baik, tuan. Katanya apa? Lalu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, di kalangan Ahlu Suffah, qala, dia ceritakan tentang diri dia. Kuntu abitu ma'a Rasulillah. Satu ketika aku pernah, bukan satu ketika, aku pernah tidur bermalam dengan Nabi SAW.
Mungkin di rumah Nabi atau mungkin bukan di rumah Nabi. Yang penting bermalamnya dia dengan Nabi SAW. Boleh faham? Baik. Fa'atihi biwadu'ihi. Lalu aku pun, jadi malam-malam tu bila Nabi bangun, nak qiyam, nak tahajud, tuan-tuan, Nabi antara orang yang melazimi bangun malam. Okey? Bangun malam. Fa'atihi, lalu aku mendatangkan kepadanya, kepada Nabi, biwadu'in. Maknanya apa? Ingat? Bila tuan-tuan tengok betul-betul hadis tu, tengok sekejap je. Hadis tu betul-betul bi apa? Wadu'in. Bukan bi wudu'in. Faham tak? Bi wadu'in, bukan bi wudu'in. Bezanya apa? Saya dah pernah ulas kat sini dah. Saya ingat lagi tahun lepas. Ahlan wa sahlan. Ini sebab notis lewat malam ya. Notis notis lewat malam kan. Jadi ada yang baru tengok pagi tadi. Lemak, ada pula kan. Okey. Bi wadu'in. Wadu, waw baris atas. Biasa kita kata, tuan pergi ambil wudu'in. Wudu, waw baris depan. Boleh faham tak? Faham tak? Wadu, waw baris atas. Wudu, waw baris depan. Bezanya apa? Bila disebut baris atas, wadu, artinya air untuk berwuduk. Boleh Haji Mahfuz? Ingat Haji Mahfuz ya? Tak ada orang nanti terangkan lagi macam saya Haji Mahfuz. Wudu, waw baris depan. Waw baris depan, wudu. Artinya apa? Iaitu perbuatan mengambil wudu. Jadi kalau kita cakap dekat cucu kita, Ji, pergi ambil wudu. Betul lah tu. Maknanya pergi ambil wudu. Nampak? Dan tolong ambilkan wadu, air wudu, wadu untuk saya. Maknanya ambilkan air untuk berwuduk bagiku. Faham tak? Kalau dibariskan atas, alatnya. Kalau dibariskan depan, perbuatannya. Contoh yang lain, sahur dengan suhur. Faham tak? Nak buat apa tu? Nak buat makan sahur. Makanannya. Suhur, iaitu perbuatan pagi itu makan sahur. Boleh? Boleh Tuan Haji. Rukub, binatang tunggangan. Rukub, dia menunggang binatang tunggangan. Boleh? Okey, yang belajar bahasa Arab tahu kot. Mana isteri Haji Razak? Ada? Haji, ada tak? Tak datang. Baik, hadirin semua. Itu yang pertama. Yang kedua, tengok hadis ini, sambung lagi. Fa'atihi biwadu'in. Lalu aku ni siapa? Kuat Abu Hurairah tu. Siapa jenenge je? Naldi pula. Siapa Haji Tirmizi? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dia kata, satu malam aku tidur dengan Nabi dan aku bawakan air kepada Nabi untuk Nabi berwudu, wahajati, dan untuk keperluan hajat Nabi. Kemungkinan buang air kecil macam tu. Air itu digunakan untuk wudu dan air itu untuk keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala sal. Lalu Nabi pun kata kepada siapa? Kepada Rabi'ah. Bila Rabi'ah datangkan bawa air, ya Rasulullah, ni air untuk ambil wudu, ya Rasulullah, ni air untuk keperluanmu. Nabi kata kepada Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, minta apa kamu nak minta. Faham tak?
Minta, kamu nak apa Rabi'ah? Minta. Apa permintaan Rabi'ah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada depan Nabi, Nabi kata kat tuan-tuan, minta apa kamu nak? Mungkin adakah kita kata, minta panjang umur 100 tahun. Mungkin ada yang nak minta jadi jutawan. Mungkin ada yang nak minta dapat Datuk Seri dan Datin Seri. Nak jutawan? Angkat tangan makcik yang nak jutawan tadi. Saya ada duit rupiah tu, banyak tu. Saya akan pergi Lombok minggu depan, saya pergi Lombok tuan. Okey. Nanti aku tukar duit. Allah, ini jawapan dah bocor ni tuan. Andai kita ada pelbagai keinginan kita nak minta sebab mustajab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika Nabi katakan kepadanya, "Sal, minta kamu nak apa?" Apa permintaan dia? Ya Rasulullah, dia bukan minta syurga tuan-tuan. Dia tak minta syurga. Dia minta nak bersama dengan Nabi dalam syurga. Kerana masuk syurga, insya-Allah memang dia masuk syurga. Tapi dia nak bersama, berdampingan dengan Nabi dalam syurga. Lebih dahsyat daripada itu. Haji Mahfuz, agak-agak kalau kita masuk syurga, dapat tak setempat dengan Nabi SAW? Makamnya tinggi. Kita ni makam pendosa, tuan-tuan. Sebab itu sahabat ketika dikatakan kepadanya, minta nak apa? Yang terlintas dalam kepalanya yang paling mulia, bukan sekadar syurga. Kalau kita masuk syurga, tuan, alhamdulillah cukup dah. Ya? Alhamdulillah lah. Tetapi sahabat minta lebih daripada itu. Dia nak bersama dengan Nabi di dalam syurga. Semoga Allah himpunkan kita semua di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Hadirin yang dikasihi sekalian, dia minta nak bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Faqala awa ghaira zalika. Tak apa je. Kuliah malam ni tu. Okay. Awa ghaira zalika. Nabi tanya dan kata kepada Rabi'ah. Tuan-tuan nama ni ingat ni. Rabi'ah laki ke perempuan? Laki. Kalau kat Malaysia, perempuan. PA kan. Oh ni surau makcik Fatimah ni. Surau Rabi'ah lah tuan. Asalnya Rabi'ah. Itu mungkin perempuan. Tapi Rabi'ah dalam hadis ini adalah laki. Tuan-tuan tengok. Bila Nabi dengar dia nak minta duduk dengan Nabi dalam syurga, Nabi kata ada tak yang lain? Yang lain tu maknanya apa? Mungkin permintaan lain kat dunia. Yang segera yang kamu nak. Diluaskan rezeki ke apa. Tuan-tuan, tengok sahabat Nabi punya hati mereka kuat di dalam akhirat, di negeri akhirat, dan mereka tak nak selain daripada itu. Mereka tetap kata awa ghaira zalika qala huwa zak. Ada tak yang lain yang kamu nak? Dia kata itu je yang kami nak ya Rasulullah. Kalaulah Nabi kata kat kita, tuan-tuan, okey, yang tu boleh. Sekarang yang lain nak tak apa? Expander lagi, X70, X50, dan kebun durian Musangking. Nak durian Musangking berbuah setahun 4 kali. Mungkin kemungkinan. Sebab yang syurga pun boleh dapat juga. Tuan-tuan, sahabat ini mengatakan awa ghaira zalika, ada tak yang lain kamu nak? Dia jawab apa? Huwa zak. Yang itu je. Allah. Luar biasa tuan-tuan. Luar biasa. Baik. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah sifat generasi sahabat Nabi. Bukan kata mereka tak ada kehidupan dunia. Ada orang yang mewah dan kaya di kalangan sahabat. Tetapi hati mereka yang kaya atau yang miskin, semua hati mereka ini sangat kuat ikatannya dengan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan hati kita semua tuan-tuan kuat terikat dengan negeri akhirat, merindui, mencintai, mengutamakan apa yang ada di sisi Allah yang kekal, dan mudah-mudahan Allah menjadikan seperti mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, tuan-tuan belajar apa daripada hadis ni? Tuan belajar apa daripada hadis ni? Hadis ini mengajarkan kepada kita, siapa je yang buat baik kepada kita, hendaklah kita balas.
Nabi orang bawakan air wuduk, betul? Betul? Nabi balas kebaikan itu dengan tanya dia nak apa. Faham tak? Kita kena belajar itu daripada hadis ini. Haji Mahfuz, orang balik berkereta, datang, kita bertongkat, tunggu. Dia pun lari, nampak Haji, tak tahu saya tolong Papa. Papa sampai. Din, lepas ni sarapan dengan aku ya. Nampak? Mat, kamu nak apa Mat? Nampak tuan? Ada perkataan, ada perkara yang dikatakan kepadanya. Nak apa? Paling tidak Haji Mahfuz, kalau tak ada benda nak bagi, tak ada benda nak ajak, makcik-makcik, kalau orang buat baik, kita naik kereta, minyak kereta habis tengah jalan. Tepi jalan lah, bukan tengah jalan, tepi. Benar? Tengah jalan kena langgar nanti je. Tepi jalan. Benar? Tepi jalan. Kemudian orang datang bantu kita. Belikan minyak, bawa. Kita memang tak ada duit. Tak ada makanan dalam kereta nak bagi. Tak ada hadiah pun nak bagi. Apa yang ada, tuan-tuan? Kita hanya boleh mendoakan dia dengan doa kebaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan, semoga Allah berkati kamu. Saya tak ada apa nak bagi, tak ada apa nak bantu. Terima kasih banyak-banyak. Ambillah nombor telefon, sekali-sekala WhatsApp nanti. Nampak tuan? Ini di antara perbuatan yang diajarkan Nabi dalam hadis ini, iaitu membalas kebaikan orang dengan kebaikan. Kalau tak ada benda nak bagi pada waktu itu, balaslah dengan doa yang baik kepadanya. Boleh, Nan? Faham? Okey, faham. Balas dengan doa yang baik kepadanya. Dah, sambung lagi hadisnya. Nabi kata kepada Sal, mintalah wahai Rabi'ah, kamu nak apa? Rabi'ah mengatakan, aku hanya ingin berteman denganmu di dalam syurga. Lalu Nabi kata, ada tak yang lain kamu nak? Dia kata, itu sahaja ya Rasulullah, tak ada yang lain. Kemudian Nabi kata apa? Fa'inni ala zalika bikathratis sujud. Kalau begitulah yang engkau inginkan berteman denganku dalam syurga, maka aku minta, bantulah aku. Bantu aku untuk kamu dapatkan permintaanmu itu untuk bersama denganku dalam syurga nanti dengan memperbanyakkan sujud. Banyakkan sujud kepada Allah. Maknanya tuan-tuan, bukan free-free. Kalau masuk syurga, okey, Nabi boleh doakan. Tapi nak duduk dengan Nabi ni, ramai orang yang makamnya tinggi yang akan bersama dengan Nabi. Kamu nak juga, kamu kena buat kerja sikit. Kerjanya apa? Banyakkan sujud. Jadi tuan-tuan, banyak sujud ini di antara sebab kita mendapat makam lebih tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujud antara perbuatan yang paling afdal dalam semua perbuatan sujud. Perbuatan salat. Dan sujud adalah merupakan keadaan yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Baik. Sambung lagi hadis yang ke-13. Kita berhenti pukul 9.30. 9.30 ke 9.25 ke, macam tu lah tuan. Okey. Sambung lagi. Hadis yang ke-13. An Abi Abdullah wa yuqalu Abu Abdurrahman Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alayka bikasratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Daripada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Nabi kata apa? Alaika, kepadamu wahai Thauban, bikasratis sujud, banyakkan bersujud. Sujud, 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 sujud. Banyakkan sujud. Banyak sujud maknanya banyak solat. Banyakkan sujud. Kalau tuan-tuan tak nak solat pun, tuan-tuan nak buat sujud je pun tak ada masalah. Zikir kepada Allah dalam sujud, boleh? Tak ada masalah. Ataupun panjangkan sujud dengan nama dalam sembahyang sunat. Tak terserah. Selama bukan sembahyang berjamaah dengan orang lain. Fa innaka la tasjudu. Ini fadilat sujud. Sesungguhnya engkau tidak melakukan sujud. Lillahi sajdatan. Kerana Allah. Kepada Allah
satu sujud yang kamu buat lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah, penuh tawaduk kepada Allah, penuh penyerahan kepada Allah, sujud yang penuh dengan nilai. Illa rafa'akallahu biha darajatan, melainkan sujud kamu itu akan mengangkat kamu pada satu darjat yang tinggi. Angkat satu darjat. Wa hatta anka khati'atan, dan Allah akan padamkan serta hapuskan daripadamu satu kesalahan. Faham? Ini fadilat sujud. Darjat naik, dosa terhapus. Seolah-olah tuan-tuan waktu berdiri tu, dekat sini ni banyak dosa ni. Bertimbun ni dosa. Jadi ketika turun sujud tu, dosa tu terjatuh dan tidak ikut bangun sekali. Seolah-olah macam itulah kalau nak bayangkan. Dosanya jatuh dan terhapus dengan melaksanakan sujud. Dah. Boleh lagi? Boleh lagi ke tak boleh? Boleh. Hadis yang ke-14. An Abi Safwan bin Abdullah bin Bushr al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Haji Mahfuz, Haji Tirmizi, hadisnya daripada Abu Safwan, namanya Abdullah bin Bushr al-Aslami radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Khairun nas, sebaik-baik manusia itu, man tala umruhu, orang yang panjang umurnya. Tapi tak habis lagi. Bukan yang paling baik tu umurnya paling panjang, tak. Orang yang paling baik, orang yang paling panjang umurnya dan baik amal solehnya. Ya, Bos? Kalau umurnya panjang tapi karaoke je, tak jadi. Umurnya panjang habis dekat main damaji pun tak boleh. Nampak? Umurnya panjang, setiap hari tengok Facebook.